Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kuliah yang ke-32. Saya nak bincangkan tentang 4 perkara dalam keseimbangan firma dalam jangka pendek bagi pasaran persaingan sempurna. Keadaan yang pertama ialah apa yang kita panggil firma mendapat untung lebih normal. Ya, seperti dalam kuliah 30. Seperti yang telah saya terangkan semalam, firma dalam persaingan sempurna dia adalah bertindak sebagai pengambil harga. Maksudnya, kelok permintaan yang dihadapi oleh firma ini adalah anjal sempurna. Dia sama dengan kilot permintaan jadinya. AR MR, iaitu kilot permintaan sama dengan hasil sud dan hasil purata. Hasil purata, hasil sud. Syarat keseimbangan yang saya dah terangkan semalam, syarat keseimbangan firma ialah ia akan mengeluarkan di mana kilo cost sud MC sama dengan marginal cost sama dengan marginal revenue MR, iaitu di sini. Tengok ni dia memotong ni. Itu titik keseimbangan dia. Jadi firma ini akan menggunakan di titik ni lah. Dia akan keluarkan di KO. Jadi dalam jangka pendek kita akan dapat lihat ada 3 kilo kos ni, kos sud, kos purata dan kos berubah purata. Harga yang dihadapi oleh firma ini ialah HO. Semua firma yang ada dalam persaingan sempurna pasaran itu, dia akan menghadapi harga HO. Dan kalau dia mengeluarkan pada titik EO ni, titik keseimbangan ini, firma ini akan mendapat untung lebih normal. Kenapa ada lebih normal? Kenapa dia dapat untung lebih normal? Kerana harga puratanya lebih tinggi daripada harga ataupun kos yang dihadapi oleh firma ini, iaitu harga keseimbangan ini, harganya adalah OHO, kos puratanya, kosnya ialah OH1. Okey. Dan jumlah keuntungan
sama dengan H1 HO EO E1. Ini kawasan yang melurik ini. Ini dianggap sebagai untung lebih normal. Kerana untungannya lebih besar daripada jumlah kos yang jumlah hasil ada lebih besar daripada jumlah kos. Nampak tak tu? Apa jumlah kos dia? Jumlah kos adalah OS1 E1KO. Ni dia. Sementara jumlah hasil ialah OS1HO EO KO. Ni lebih besar. Jadi firma ni dipanggil dapat untung lebih normal. Okey. Faham ni? Ni saya ulang kuliah yang ke-31. Okey, faham? Jelas kalau tak jelas kamu nanti perhatikan. Tengok balik kuliah ni. Tapi yang penting harus kamu ingat syarat keseimbangan ini dia. Firma akan mengeluarkan pada titik di mana MC sama dengan MR. MC sama dengan MR. Okey. Okey, saya tengok kes yang kedua. Kes yang kedua, firma dapat untung normal. Saya buat rajah lagi sekali. Saya pelajar-pelajar tolong tengok saya buat saya tidak pakai pembaris tau. Saya tarik je. Cukup. Nampak tak tu raja tu? Saya dapati budak-budak apabila dia belajar nak buat kelok ni dia ambil pembaris. Gunakan pembaris itu mengambil masa. Dalam peperiksaan kita tidak ada masa dah. Dalam peperiksaan ini pun dah cukup diterima. Balik semula pada Cosma tadi. Ni AC. Ni MC. ABC. Okey. Tengok kes yang kedua. Di mana kelok permintaannya? Ingat dalam jangka pendek firma ni akan berhadapan kelok permintaan yang anjal sempurna. Dia menerima saja apa yang harga di yang ada kelok permintaan yang ada dalam pasaran. Dan kalau firma ini
keadaannya begini, iaitu di mana kelok permintaan, ni kelok permintaan kelok permintaan di satu ni bersentuh dengan titik minima AC fosforator. Itu dia. Jadi apa yang dihadapi oleh firma ini, dia menghadapi harganya pada harga OH2. Nampak tu? Dia akan mengeluarkan di mana firma itu menghadapi keadaan kilo permintaan, iaitu sama dengan kilo hasil sud bersilang dengan kos sud. MC sama dengan MR. Ini syarat ini masih dipegang. Ini syarat keseimbangan. Saudara-saudari mesti ingat ini. Jadi firma ini berada keseimbangan pada titik I2. Secara kebetulan titik I2 ni adalah merupakan titik minima pada kilo AC. Itu yang saya katakan yang lepas. Apabila melukis kilo kos ini, kilo MC mesti bersilang dan kilo AC, kilo kos sud sama dengan bersilang dengan kilo fosforator di titik yang fosforator yang minima. Jadi apa yang dia dapati di sini? Jumlah hasil ialah OH2 I2 K2. Betul? OH2 harga kali dengan kuantiti OK2. Jadi dapatnya kawasan ini. Betul? Itu jumlah hasil. Jumlah kos. Sama juga. OH2 I2 K2. Sama. Jadi firma ini mendapat untung nama. Apa yang dimaksudkan dengan untung normal? Untung normal itu adalah keuntungan yang hanya cukup syarat untuk dia terus berniaga dalam firma ini, untuk meneruskan operasinya. Ngam-ngam aja. Ada untung sikit lah. Ini dalam fungsi keuntungan tu dimasukkan di dalam AC ni. Okay? Dia firma ni dapat untung normal. Kes yang kedua, firma dapat untung normal. Faham ni? Jelas ke? Jadi kalau permintaan yang dihadapi oleh firma ini betul-betul dia bersentuh dengan titik minima AC, dia akan mengeluarkan sebanyak OK2, iaitu di mana MC sama dengan MR, dan MC itu memotong pada AC
pada titik AC yang minima. Jadi jumlah hasil sama dengan jumlah kos, maka firma ini akan meneruskan operasinya kerana dia dapat untung normal. Faham? Jelas? Okey. Kita tengok kes yang ketiga. Firma mengalami kerugian. Dalam jangka pendek, firma juga boleh mengalami kerugian. Balik semula, saya ambil rajah ni. Tengok, saya tulis. Saya lukis ni. Saya tak pakai pembaris ni. Kalau kos purata, satu lagi kalau dalam jangka pendek dia ada apa? Kos berubah purata. Okey. Jangka pendek, macam kita cakap tadi, pada masa Ramadan, 1 bulan tu, itu jangka pendek tu. Okey. Kalau permintaan yang dihadapi oleh firma ini ialah ni dia. D3. AR3, MR3. Kita tengok ni. Di mana firma ini akan mengeluarkan? Iaitu di mana MC sama dengan MR. Iaitu di titik E4. Okey. Jadi dia akan mengeluarkan OK4. Ini kuantiti. Ini harga kos. Jadi harga yang diterima oleh firma ini ialah OH4. Harga yang diterima di sini. Perhatikan di sini. Di sini jumlah hasilnya berapa? OH4, E4, K4. Nampak tu? Ni jumlah hasil OH4 itu harga per unit kali dengan jumlah kos. Jumlah keluaran. OK4. Jadi kawasan ini adalah merupakan jumlah hasil dia. Tapi jumlah kos ialah ni tengok. E5. Iaitu garis keluaran ini, nama dia ini garis keluaran. Kita teruskan sampai atas. Dia sentuh dengan kos purata, kilo kos purata. Di sini E5. Dan kos yang ditanggung oleh
Perma ini ialah OH5, iaitu kos per unit kali dengan jumlah keluaran K4 I5. Nampak tak tu? Kita dapat lihat OH5 K4 I terbalik ni. OH5 I5 K4, iaitu ini dia. Jumlah kerugian OH5 I5 K4 tolak dengan OH4 I4 K4. Jadi baki berapa dia? Ni dia kawasan ni. Yang melurik ni. Ini adalah jumlah kerugian yang dihadapi oleh firma tersebut. Dia rugi. Tapi dia teruskan pengeluaran tak? Dia teruskan pengeluaran. Kerana pada masa itu, masa pengeluaran ini, dia dapat menampung semua kos, jumlah kos berubah. Berapa kos berubah? Kita tengok ni garis keluaran, memotong kilo ABC pada titik I6. Okey. Jadi harganya per unit ataupun kos per unit bagi faktor berubah ialah OH6. Jumlah kos berubah ialah OH6 I6 K4. Ni. Dia dapat tampung. Sebahagian daripada kos berubahnya dia dapat tampung lah. Kerana jumlah kos berubahnya ini dia. Jadi firma ini dia akan meneruskan pengeluarannya. Kerana dia akan dapat menampung, walaupun dia rugi, tetapi dia dapat menampung semua kos berubahnya. Firma akan meneruskan pengeluaran kalau dalam jangka pendek, jika ia dapat menampung kos jumlah semua kos berubahnya. Dia tak dapat tampung semua kos tetap pun tak apa, tapi dia boleh tampung jumlah kos berubahnya. Dia rugi, tapi dalam jangka pendek dia akan rugi pun tak apa, pasal kos-kos tetap dia dapat tampung. Jadi kalau kita dapati sebagai contoh di pasar Ramadan itu, kos tetap dia dah apa? Meja dekat pasar tu dengan sewa tapak. Dia operasi tak operasi dia kena bayar. Itu kos tetap. Kos berubahnya ialah buruh yang digunakan, bahan-bahan mentah yang digunakan untuk buat kuih tu. Jadi jumlah kos yang ditanggung lebih besar daripada jumlah hasilnya. Dia rugi. Tapi rugi itu
dia masih boleh dapat nampung sebahagian daripada kos tetapnya tadi. Jadi dia beroperasi. Dia boleh nampung sebahagian pada kos tetapnya dan semua kos berubah. Jadi gaji buruh dia boleh bayar, bahan-bahan kuih tadi boleh dibayar. Jadi dia jalanlah, dia operasi. Okey. Jadi dia tak berhenti. Dia meneruskan operasi. Cuma dia mengeluh sajalah. Alah, rugilah sekarang. Pasal harganya terlalu rendah. Kerana kilo permintaannya rendah. Macam kalau dalam PKP ini diteruskan dalam masa bulan Ramadan nanti, kita dapati inilah kilo permintaannya yang diambil oleh setiap firma yang ada dalam pasar Ramadan tu dijangkakan akan menurun. Pasal orang tak boleh keluar. Orang pun tak ada duit, dia tak kerja. PKP, duduk kat rumah. Ini. Jadi kalau kamu nak berniaga, kamu tengok keadaannya. Apakah kilo permintaan yang akan kamu hadapi? Faham ni? Okey? Keempat, saya nak tengok firma mengalami kerugian ni yang ketiga. Tiga. Keadaan yang keempat, saya sebut dia mengalami kerugian, tapi tahap yang mana dia lebih rendah daripada itu je dia tak boleh. Dia menutup. Firma menutup operasi. Tengok ni, saya buat. Tengok saudara-saudari tengok. Saya lukis. Praktis saudara-saudari praktis. Tarik. Dah jadi diterima dalam peperiksaan. Okey. Balik semula kita lukis AC MC dan ABC. Sekarang apa yang berlaku? Kilo permintaan yang dihadapi oleh firma itu rendah. Okey. Nampak ni? Di mana firma ni akan mengeluarkan? Jadi harga yang dihadapi oleh firma ini ialah S7 lah. Berapa dia keluarkan? Iaitu di mana MC bersilang dengan MR di sini. Titik I 8. Jumlah hasil
Isinya sama dia akan mengeluarkan pada titik di mana MC bersilang dengan MR. Ini syarat dia. MC silang dengan MR. Jumlah hasil ialah OH7 I8 K7. Ni dia. Pasal ni. OH7 I8 K7. Pasal ni. Jumlah kos tengok garis keluaran ini kita tarik ke atas sampai dia tersentuh kilo AC, kilo kos per rata. Kita dah berarti kos per ratanya KO. Titik ini saya letak sini I9. Nampak? Jumlah kos O K O kali dengan OK7. Jadi I9 K7. Tengok di sini. Jumlah kos OKO I9 K7. Kawasan ni. Hasil yang diperoleh di sini. OH7 I8 K7. Jadi jumlah kerugian ialah OKO I9 K7 tolak dengan OH7 I8 K7. Jadi jumlah kerugian ini dia. Ini adalah juga sama dengan kita tengok tadi. Pada ini adalah jumlah kos tetap ni. Misal ni kos berubah, ini jumlah kos. Ini kos purata. Kos purata dia dapati dari jumlah kos bagi dengan kuantiti. Jadi forma ini dia dapat menampung semua kos tetapnya. Sorry. Minta maaf. Jumlah kerugian itu ialah sama dengan OKO, betul lah ni, I9 K7. Dan jumlah kos berubah, ini dia. Yang lurik tu. Ini jumlah kos berubah. Yang ini jumlah kos tetap. Jadi perumahan ini dalam keadaan ini dia dapat menampung semua jumlah kos berubah. Tapi dia tak dapat menampung jumlah kos tetap. Ini adalah keadaan yang genting, yang kritikal bagi firma ini. Dia akan meneruskan
pengeluarannya dalam jangka pendek selagi dia dapat nampung semua jumlah kos berubahnya. Walaupun kos tetapnya tidak dapat ditampung. Dia rugilah. Dia mengeluh je. Tak ada untung lah. Nak bayar sewa pun tak boleh. Saya kena tambah lagi modal. Pasal hasilnya ialah ini dia. Ini sama dengan jumlah kos berubah ni sama dengan jumlah hasil. Jadi kalaulah satu keadaan di mana kalau permintaannya turun ke bawah, lebih rendah daripada D5, katakan D6. Apa yang berlaku? Firma ni tutup kedai. Pasal dia tak dapat nampung, walaupun kos berubah dia tak dapat nampung. Itulah kadang-kadang kita pergi dekat pasar malam kan, pasar Ramadan kan. Minggu yang pertama penuh gerai tu. Semua gerai operasi. Minggu yang kedua kita dapati ada 1-2 gerai yang tutup. Kenapa dia tutup? Pasal dia dekat rugi. Aku kos berubah, kos upah pun tak dapat. Duit tepung pun tak boleh bayar. Dia ikat macam tu. Pasal harga terlalu rendah. Pasal ataupun kilo kosnya tinggi. Mungkin kalau di Seremban 2, orang yang datang pergi berniaga kat pasar Ramadan di pasar 2 di Seremban 2 itu, ada yang orang yang duduk di Seremban 2, ada yang duduk di Rembau, berniaga di Seremban 2. Jadi kalau kita lihat di situ, peniaga yang datang daripada Seremban 2, berniaga di Seremban 2, kos operasinya rendah ke tinggi banding dengan peniaga yang datang daripada Rembau. Dari Rembau itu kalau secara logiknya kita akan dapat lihat kosnya lebih tinggi. Pasal transport kos lagi. Dari Rembau nak datang ke Seremban 2 jauh. Duit minyak. Kena pakai kereta besar ataupun lori nak bawa dia punya bahan keluaran dia. Jadi bagi tiap-tiap firma yang berubah adalah kedudukan kilo-kilo MC, AC dan ABC ni. Ini yang berubah, yang berbeza-beza. Kalau permintaan yang dihadapi oleh semua firma itu sama. Kalau dia berada pada D5, D5 lah. Semua akan menghadapi D5. Kalau permintaannya D6, D6 lah. Sama je. Sama dia peniaga itu datang daripada Seremban 2 ataupun datang daripada Rembau, sama. Itu yang kita dapati. Kalau kamu perhatikan di pasar Ramadan, minggu yang pertama penuh. Semua gerai beroperasi. Minggu yang kedua ada 1-2 firma yang tutup. Sampai minggu yang keempat, banyak firma yang tutup, yang tak beroperasi. Pasal dia masa tu kilo permintaannya semakin menurun. Kenapa menurun? Pasal ada sebahagian daripada pelanggannya sudah balik kampung, raya di kampung. Jadi kilo permintaannya turun. Jadi kalau dulu dia boleh untung, sekarang dia rugi. Kuih yang dijual tu, yang disediakan tak habis dijual. Rugilah dia.
Jadi mana dia buang? Dia tak buang. Dia pergi sedekahkan dekat surau. Jadi kalau bulan Ramadan, saya nasihatkan kamu semua pergi tarawih di surau. Pasal ada banyak kuih. Orang sedekah kuih. Kerana kuih tu tak laku dia jual di pasar Ramadan. Tempat dia nak habiskan, dia tak nak buang, sayang, bagus kuihnya. Cuma tak ada pelanggan, tak cukup pelanggan, jadi tak habis. Jadi dia sedekahkan dekat. Tapi sehari dua dia bolehlah buat. Tapi kalau seminggu, berat juga dia. Jadi kos berubahnya tak boleh ditampung, dia akan berhenti. Jadi apabila kilo permintaannya turun lebih rendah daripada D5, firma ini akan menutup operasinya. Firma akan meneruskan operasinya jika ia dapat sekurang-kurangnya dalam jangka pendek dia mendapat menampung semua jumlah kos berubahnya. Itu syarat dia. Kalau dia tak dapat menampung kos berubahnya, sebahagian pun dia hanya menampung sebahagian dari kos berubahnya, sebahagian lagi tak nampak, dia akan tutup kedai. Tutup operasinya. Faham ni? Ini keadaan yang berlaku tau. Ini bukan angan-angan benda daripada bulan dan bintang. Ini yang berlaku di pasaran kita, dalam ekonomi kita, dalam keadaan yang sebenarnya. Kerana tengok operasi pasaran sempurna, tengok pasar malam, pasar Ramadan. Yang jual kuih bukan main banyak. Kuih yang dijual sama je. Orang jual air, air yang dijual sama je. Kamu beli kuih di sini, bawa balik, kamu tak boleh bandingkan kuih yang dibeli di gerai 1 dengan gerai ke-10. Sama, produknya sama, rasanya sama. Begitu juga beli air. Jadi selalu itu ada dalam pasar Ramadan. You tengok, minggu yang pertama nak jalan pun susah, singgol-singgolan. Pasal orang semua nak tengok. Dia buat survey, dia jalan, dia tengok satu-satu jenis gerai tu, apa yang dijual. Kuih. Dan kita dapati pengusaha kita, apabila dia tengok orang jual kuih tu, kuih keria tadi laku, orang lain akan datang jual kuih keria juga. Jadi inilah keadaan yang berlaku di ekonomi kita pada hari ini. Ini realiti, bukan angan-angan, bukan cerita kosong. Ini realiti. Kamu selalu pergi ke pasar Ramadan kalau bulan puasa, berebut nak beli kuih, beli 3-4, bawa balik makan 1 je. Yang lain kamu tengok je. Okey? Ini dia keadaannya. Minggu yang pertama banyak duit lagi lah, bolehlah beli sampai 5. Minggu yang ketiga duit yang kurang, maka tak boleh beli banyak. Kita dapati apa yang berlaku, kilat permintaannya akan menurun ke bawah dan sebagainya. Okey, faham ni saudara-saudari? Jelas kan? Okey, saya berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.